Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan video ni akan menayangkan bagaimana kita nak calibrate oscilloscope kita. Okay, first awak kena on kan oscilloscope dan masukkan probe kepada channel 1. Okay, sangkutkan awak punya probe. Okay, bahagian yang muncung tu sangkut dekat 5 volt dan bahagian ground ni kena setkan pada ground. Okey, bergantung pada awak punya oscilloscope. Okey, awak tengok kat situ adalah 5 volt. So, make sure bacaan dekat bahagian V peak to peak adalah 5 volt. Okey, dan frekuensi dia mestilah 1 kHz. Okey, sekiranya awak punya V peak to peak tu jadi 50 volt, awak kena laraskan dekat pekali dekat bawah ni. Okey. Okey, berikut adalah cara-cara bagaimana kita nak set upkan kita punya function generator. Okey, first awak kena masukkan probe awak dekat channel 1. Okey, probe function gen ni yang begini. Ni probe untuk function gen. Okey, kemudian awak onkan dekat channel 1. Okey, so dia ada paparan seperti ini and then tekan button reset. Okey, kemudian tekan button load and then awak kena tekan dekat high Z tu, high impedance. Okey, done. Okey, so pergi kepada button waveform. Okey, kemudian pergi ke apa nama? Sine wave. Awak nak waveform sine wave ke, triangle ke. Okey, ikut awak punya lab sheet. Okey, so now untuk lab sheet yang sekarang kita nak sine wave. So, setkan kepada sine wave. And then sekarang kita nak setkan dia punya amplitude. Okey, tekan button amplitude. Okey, masukkan nilai yang berdasarkan awak punya lab sheet. Sekiranya 10 volt, so setkan 10 volt. And then tekan pada button V peak to peak. Okey, awak tengok dia dah setkan kepada amplitude kita adalah 10 volt V peak to peak. Okey, sekarang kita nak setkan kepada frekuensi dia pula. Okey, so let's say lah frekuensi mengikut lab sheet ni 100 Hz. Okey, so lepas setkan number 100 Hz, awak tengok tu dia dah ada 100 dan awak kena tukarkan unit dia kepada Hertz. Let's say lah awak punya lab sheet kata kilohertz dan you kena tekan dekat F5. Okay, so for now Hertz lab sheet tu dia kata 100 Hertz. So tekan dekat F4. Okay. Okay, berikutnya adalah macam mana kita nak ukur adakah betul nilai function gen yang kita dah set tu. Okay, so awak sepitkan probe hitam dengan hitam. Okay, yang merah tu awak cangkukkan dekat probe function gen. Okay, and then you pergi dekat auto set terus. Okay, pastikan function generator awak dalam keadaan on. Okay, and then nampak gelombang macam besar macam tu, jangan takut. Awak boleh tekan auto set sahaja. Okay, pastikan nilai awak betul lah. Okay, awak tengok V peak to peak kita betul, kita dah setkan 10 volt. Okay, dan frekuensi kita adalah 100 Hz seperti mana kita setkan dekat function gen ni. Okay, seterusnya macam mana kita nak setkan kita punya decay resistance. Okay, mengikut awak punya lab sheet. Okay, nilai perintah pertama adalah 1 kilo ohm. So kita kena putarkan kita punya probe tombol knob ni kepada nombor 1 darab dengan 1 kilo ohm. Okey, perintah yang kedua adalah 500 ohm. So awak putarkan awak punya probe tu kepada 500 ohm. And then ambil lagi satu decay resistance. So setkan kepada 700 ohm. Okey, putarkan knob awak tu 700, 7 kali dengan 100, so kita dapat nilai 700 ohm. Okey, so macam mana kita nak sambung dia secara siri? Okey, kita kena rujuk kita punya litar.
So input kita adalah daripada function generator. So positif dia masuk kepada 1 kilo ohm. Okay, and then masuk kepada high 1 kilo ohm. So low daripada 1 kilo ohm ni masuk kepada high 100 ohm. Low 100 ohm. Low 100 ohm kita masukkan kepada high 700 ohm. Okey, kemudian bahagian low ni kita masukkan negative input. Okey, daripada function gen. Kalau tak sampai boleh pakai probe, boleh pakai apa nama? Wire ni. Okey, sambungkan ke sini. Okey, dah complete. Okey, pastikan kita punya probe ni okey tak touch dengan metal walaupun dia tak tinggi. Okey, now macam mana kita nak ukur kita punya voltan, susut voltan pada perintang pertama 1 kilo ohm. Okey, so pakai digital multimeter. Okey, tukarkan kepada voltan and then range dia, select range AC. Okey, select range AC. So kita ambil 2 titik perpuluhan kot. Okey, 2 titik perpuluhan. Then ambil probe dan ukur kepada perintang pertama. Okey, perintang pertama. So awak rekodkan awak punya jawapan ni dalam awak punya lab sheet. Okey, itu untuk ukur voltan pertama, perintang pertama. Okey, this one untuk ukur perintang yang kedua. Okey, ini untuk ukur perintang yang ketiga. Okey, so berdasarkan awak punya nilai perintang lah, ini sebagai contoh sahaja. Harus. Okey, untuk ukur arus, awak kena tukarkan awak punya digital multimeter, tukarkan kepada range untuk milliampere. Okey, tukarkan range dia. Kalau awak tak tukar ni, okey, awak punya multimeter ni akan rosak. Okey, pastikan ada simbol wave tu. Okey, simbol AC tu mesti ada dekat kita punya multimeter. Okey, untuk mengukur arus, okey, dia lain sikit daripada nak ukur voltan. Okay, so you kena buka litar. Okay, so positif ni masuk kepada probe multimeter. So yang negatif daripada multimeter masuk kepada kita punya litar. Alright, okay, so you dapat bacaan dia. So ada 1.61 mA berdasarkan kita punya nilai perintang yang kita dah setkan ni. Okay, tapi awak kena make sure nilai perintang tu adalah betul. Ini sebagai contoh sahaja. Okay, sekian, terima kasih. Kaedah yang kedua adalah kamu kena menggunakan osiloskop untuk mengukur. So pasangkan balik seperti litar yang asal. Dan kemudian kita ukur nilai voltan seperti mana kita mengukur menggunakan multimeter. So dicangkuk bahagian positif tu. Cabut ya. Okey. Then you baca dekat sini. Okey, V peak to peak dia 8. Okay, VRMS CPR is for VRMS 2.816. Okey. Sama juga dengan perintang-perintang yang berikutnya. Boleh tak kita ukur arus? Tak boleh. Okey. Kita punya osiloskop ni kita tak boleh nak mengukur arus. Just ukur nilai voltan kita sahaja. Okey, ini untuk perintang yang kedua. So kita akan dapat V peak to peak kita 2.880, VRMS kita 1.2 begitu. Okey. So perintang yang nombor 3 pun sama juga.
Okey, begitulah nilainya. So, you kena ikut nilai yang betul seperti mana dalam worksheet. Ini hanya contoh sahaja. Okey. Sekian, terima kasih.